Bashkat, apa nama, Baskash, yang mana maksud dia macam Tuhanku, engkaulah tujuanku dan keredaanmu lah merupakan keinginanku, dan lain-lain lah. Dia banyak elemen-elemen Parsi lah pengaruh daripada situ. Dan kalau kita tengok kepada usul ataupun prinsip tarikat Naqsyaband ni, sebenarnya pun banyak yang kita kata sufficient ataupun seakan sama dengan beberapa tarikat yang lain. Campur adalah macam-macam bid'ahnya, campur syiriknya, elemen-elemen wahdatul wujudnya, dan dari sudut syekh pun ada kuasa khas dalam pentadbiran alam, al-kaun, dan lain-lain, yang jelas nampak ada elemen yang over extreme dalam ilmu kesufian, dan banyak yang memang kita boleh katakan terkeluarlah daripada landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun pengikutnya mungkin akan kata dema ni tak keluar daripada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi apa yang pasti, idea tarikat sebegini tak wujud pada zaman Nabi SAW ataupun para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi dema pun duk dakwa pengasas sebenarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu pun duk guna hadis palsu, yang hadis palsu contoh ada disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Kononnya Allah tak curahkan, kan ni Nabi kata Allah tak curahkan dalam dadaku apa pun melainkan dicurahkan juga dalam dada Abu Bakar. Gunakan hadis tu nak kata sebenarnya idea asal tarikat ni adalah daripada Abu Bakar. Sampai duk buat cita-cita palsu, kononnya ada syekh-syekh mereka yang mimpi Abu Bakar ni guna zikir nafas ala Naqsyabandi sampai ada satu keluar bau khas. Dan sebenarnya macam-macam tarikat kalau kita tengok, masing-masing duk main nama-nama sahabat. Konon-konon daripada asal daripada sahabat, daripada Ali radhiyallahu an, daripada Salman al-Farisi radhiyallahu an, lain-lain. Dan tapi tak ada satu pun yang boleh menyabitkan pembuktian sanad mereka itu daripada sahabat-sahabat ini, sebagaimana yang kita boleh semak daripada hadis-hadis Nabi SAW. Tapi mereka ni sebenarnya akan gunakan kononnya dia akan menerusi ilmu-ilmu yang bit batin, contohnya kashf, pasal ilham, lain-lain kan. Macam mana Nabi kononnya kata Nabi dapat ilmu daripada wahyu, macam tu juga tok-tok syekh mereka ni dapat ilmu daripada ilham langsung daripada Allah. So dia adalah dia punya proses-proses dia kan. So antaranya ada juga proses yang dinamakan sebagai as-siddiqiyah, yang kononnya daripada jalan Abu Bakar turun sampai ke Syekh mereka Taifur Al-Bistami, kemudian fasa Taifuriyah turun ke Khawajah dan turun kepada Bahauddin Naqsyaband, kemudian sampai kepada Ubaidullah Ahrar, sampailah kepada Khalid Naqsyaband yang fasa itu masih dikenali sebagai Khalidiyah, and so on, gitulah. And Naqsyabandiyah ni pun dia cantas juga tarikat-tarikat yang lain. Dan Syekh Bahauddin sendiri pun dinukil pernah kata, siapa yang berpaling daripada tarikat kita, agama dia dalam bahaya. Permulaan tarikat Naqsyaband kata dia merupakan pengakhiran kepada tarikat-tarikat yang lain. Macam-macam lah kalau kata kita nak cerita tentang tarikat ni. Tapi antara akidah pelik-pelik mereka ni, kononnya Kaabah, dan Hajar Aswad, ada tawaf, nak ambil berkat dan berguru lagi dengan wali-wali mereka macam Ibn Arabi. Dan boleh tengok contohnya dalam kitab misalnya Jami' Karamatil Awliya,